Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat sekali lagi bersama-sama kita pada pagi ini. Dan pagi ini minggu yang ketiga dalam siri kapsul 15 minit. Pada hari ini saya bersiaran secara langsung daripada Teluk Intan. Daripada Teluk Intan. Jadi insya-Allah saya pun tak pasti sahabat-sahabat yang sama-sama dengan kita boleh dengarkan ke tidak suara saya. Boleh beri jugalah respon di ruangan komen, sebab saya pun tak pasti macam mana keadaan line dekat sini. Kurang sikit lah berbanding di bandar. Ala kulli hal, saya harap semuanya okey. Suara saya pun okey, walaupun biasa pagi-pagi hidung sumbat sikit. Dalam sengau-sengau tu, insya-Allah harap sahabat-sahabat dapat dengarlah, dapat dengar suara saya. Dan bagi yang baru masuk sama-sama dengan kita ucapkan selamat datang. Kita bersiaran daripada Teluk Intan, Perak. Saya balik kampung insya-Allah minggu ni. Sudah sampai malam tadi pukul 2 pagi. Alhamdulillah bisalamah. Allah Ta'ala izin perjalanannya lancar insya-Allah. Baik. Jadi pagi ini alhamdulillah sahabat-sahabat kita yang masuk juga, Kak Basita, Kak Nurizita, dengar dengan jelas tengah live internet. Ayah saya. Okey. Contoh. Saya masuk sini. Tak masuk. Ayam tu. Contoh dia. Ya. Sekejap tengah ni. Okey, jadi live di kampung alhamdulillah. Jadi pagi ni kita akan sambung siri yang ke-11 pada pagi ni insya-Allah. Membacakan kepada kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih lagi berkisar sekitar bab fizikal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita ada dalam part yang ketiga lah insya-Allah untuk kita bacakan hadis yang ke-8, bahagian yang ketiga insya-Allah. Seingat saya yang terakhir kita bahaskan tentang kita sebutkan tentang hidungnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita sambung. Okey. Janggut baginda sallallahu alaihi wasallam tebal. Janggut baginda sallallahu alaihi wasallam tebal. Jadi janggut tebal. Kalau dalam kitab fiqh kita belajar kan, sunat menyelati janggut waktu wuduk. Jadi macam mana janggut yang sunat diselat tu? Janggut yang sunat diselat tu adalah yang tebal, yang kasif. Lihyah yang kasif, yang tebal. Macam mana nak tahu janggut tu tebal nipis? Bila mana tak nampak warna kulit di dagu tu, kira tebal lah. Tebal. Kan kalau dia biasanya tebal. Dan tidaklah disunatkan janggut ni kita simpan sepanjang mungkin sampai ke perut ke, tidaklah. Kata ulama secekap kita genggam tu, segenggam. Jadi itu kira tebal lah. Jadi sunat diselatkan ketika mana kita berwudu. Kalau boleh nampak warna kulit, maknanya tu janggut nipis lah. Okey.
Baik, janggut baginda SAW tebal. Kedua-dua pipinya rata dan halus. Mulutnya lebar, serasi dengan bentuk wajah. Kemudian gigi baginda SAW agak jarang. Dia ada gap daripada celah-celah gigi baginda SAW, ada sedikit gap. Dan gap itu adalah sesuatu yang cantik. Dan bukan gap maksudnya kita panggil apa, renggang tu, rongak. Rongak tu lain kan. Rongak tu memang jarang betul. Maknanya antara gigi dengan gigi tu tak ada gigi. Kan ini, kalau kita tengok hatta dalam orang yang pergi pada pusat-pusat kecantikan gigi, mereka buat. Mereka hatta minta untuk buat gap pada gigi. Baginda SAW secara penciptaan Allah Ta'ala pada diri baginda sudah dijarakkan. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, ketika mana baginda SAW berbicara dengan kami, kata sahabat, terlihat cahaya keluar daripada celah giginya baginda SAW. Seri sungguh. Seri sungguh. Kalau kita jadi orang kaya lah, kan, banyak gigi mah. Banyak gigi mah. Maksud gigi mah tu adalah bukan kita buat gigi mah. Malas gosok gigi. Malas gosok gigi, jadi gigi jadi kuning. Jadi banyak gigi emas lah. Baginda Nabi SAW putih berseri, dan ada jarak di antara gigi itu dengan jarak yang cantik, mencantikkan lagi seri wajah baginda SAW. Yang ada kitab muka surat 6, ya, kat Basitah muka surat 6. Okey. Baik. Kemudian bulu dadanya halus, lehernya tulus, senang dilihat dan putih. Kalau kita leher tak nampak, tenggelam pasal air gemuk, kan? Maknanya boleh nampak leher Nabi. Dan leher Nabi tu bukan macam leher kita. Leher kita berdaki, kan? Maknanya kalau putih pun berdaki, ya, nampak buruknya. Tapi putih, tulus, bersih, itulah lehernya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, nampak, boleh nampak lehernya, kerana badannya sasa. Tubuh badannya berisi, sedang-sedang. Perut dan dadanya rata, selari atau sejajar. Ini kita pernah sebut, ya, sawa'us sadri wal batni. Perut dan dada sejajar. Maksudnya apa? Maksud badan fit lah. Kalau mandi, air tu jatuh terus ke bawah. Kalau kita mandi ada waterfall, air jatuh sampai sini. Sampai sini dia pecah dua, turun jadi waterfall. Sebab apa? Sebab perut boroi. Jadi Nabi SAW tidak boroi. Tidak boroi. Sawa'us sadri wal batn. Perut dengan dada sama, ya, sejajar. Lebar dadanya berbandang bidang, jauh di antara kedua bahunya. Ini kita dah sebut. Besar tulang sendinya, tubuh badannya bercahaya, tidak berbulu. Tak berbulu maksudnya bukan jenis orang yang berbulu satu badan. Ya, jadi nampak seri pada badan baginda SAW. Macam mana sahabat tahu ni? Sebab kadang-kadang ada keadaan Nabi SAW tidak ada pakaian. Maksudnya yang ada cuma menutupi di antara pusat dan lutut saja. Ada kain, macam kain ihram tu, di bahagian bawah saja. Itu nanti bab pakaian kita akan masuk, insyaAllah. Ya, jadi kadang-kadang Nabi tu dilihat duduk bersama dengan para sahabat, ya, tanpa ada pakaian belah atas. Tak berbaju belah atas. Kadang-kadang bila ada pakaian, Nabi pakai. Bila tak ada, maknanya dihadiahkan pada orang. Ada orang miskin minta, tak ada pakaian. Jadi Nabi SAW akan beri. Hatta ada hadis Nabi SAW pernah solat dengan sehelai kain saja. Maksudnya belah bawah saja, bahagian atas tak bertutup. Menunjukkan satu syariat.
Ya, bahawa aurat orang lelaki ketika mana dalam solat adalah di antara pusat dan lutut. Jadi Nabi nak tunjuk syariat. Yang kedua adalah kerana waktu tu Nabi SAW tak memiliki apa-apa melainkan itu saja. Boleh bayangkan bagaimanakah keadaan baginda SAW. Hidup baginda yang sangat sederhana. Okey. Bagi yang baru masuk, mengucapkan salam pada saya jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Siti Hajar, Kak Siti Hawa, Kak Jasiah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat kepada Allah Ta'ala. Dan saya harap clear lah line saya dekat kampung, dekat Teluk Intan. Dan saya harap tiap-tiap pagi boleh dapat buat lah, sambung kapsul 15 minit kita. Okay. Kemudian besar tulang sendi. Okey, terdapat bulu-bulu halus walaupun badan baginda tidaklah berbulu banyak. Ada orang meriah kan bulu kat badan dia. Meriah. Daripada tangan naik ke muka dengan jambang dan misai apa semua. Kemudian dada pun penuh bulu. Kemudian ada orang banyak. Tak tahulah kan, ada orang kata. Tak tahulah sejauh mana kebenaran dia. Tak pernah pula saya kaji kan. Orang banyak bulu ni, dia daripada apa namanya, kan Nabi Adam tu kan diciptakan daripada tanah yang dicampur-campur. Kan ada tanah liat, ada tanah gambut, ada beberapa jenis tanah kan, adunan ataupun acuan. Jadi yang belah orang yang banyak bulu di badan ni, mungkin dia ambil adunan dia tu banyak, dia punya apa nama, peratusan tu diambil daripada tanah yang berumput. Wallahualam, saya pernah dengar lah, tapi tak tahulah ambil daripada kitab mana. Allahualam. Kan cakap-cakap orang kita pun tak pasti kebenarannya, tapi saya pun cakap je lah. Kan, jadi tanah berumput lah mungkin yang banyak bulu tu. Jadi baginda SAW tidak begitu, cuma ada bulu. Bulu dada tu ada. Tapi macam mana? Dia halus saja, terdapat bulu-bulu halus daripada dada sampai ke pusat. Ada sikit di bahagian atas ni, kemudian ada halus sampai ke pusat. Biasanya ada lekuk sikit kan badan kita. Dada kita ni ada lekuk sikit di tengah tu, di bahagian itulah, tengah tu. Serilah badan. Kedua-dua dada dan perutnya tidak berbulu selain daripada tempat yang disebutkan tadi. Baik. Terdapat juga bulu-bulu halus pada hasta, siku sehingga ke hujung jari. Jadi sini hasta lah. Hasta. Saya pun bukan jenis yang meriah bulu. Jadi ada sikit bulu-bulu di bahagian tangan. Jadi tujuan apa bulu-bulu ni? Sebab di bulu-bulu ni ada rongga peluh kita kan. Jadi badan kita nak untuk sihat, dia mesti keluar dia punya peluh dia. Jadi di rongga-rongga itulah maknanya tumbuhnya bulu-bulu yang halus. Allahualam, kalau ada orang-orang yang pakar boleh betulkan lah dalam bab itu. Baik. Apa tadi? Pada di bahu juga terdapat juga bulu-bulu halus di bahu, dan juga di bahagian atas pada dada. Macam saya sebut tadi lah, di atas dia ada sikit, kemudian dia straight ke bawah. Panjang pergelangan tangannya sesuai dengan badan lah. Tebal berisi kedua telapak tangan dan juga kedua telapak kaki. Ini pun kita dah sebut. Sebab badan dah fit, takkanlah tulang nampak, tangan nampak tulang, kaki nampak tengkorak kan. Panjang jari jemarinya. Lengkungan telapak kakinya tidak menampal ke tanah ataupun menempel ke tanah. Kedua-dua tumitnya halus, licin sehingga tidak terkena air. Okey.
Jadi macam mana kaki tak menampal tanah ni terbang? Maksudnya macam ni. Maksudnya menyeret. Baginda SAW tidak jalan menyeret. Kita menyeret ni apa, ada kesan psikologi dia lah. Orang jalan menyeret ni sama ada dia tak ada semangat, dia hilang semangat, ataupun dia malas, ataupun dia kurang bermotivasi. Dia jalan menyeret, maknanya macam malas jalan pelan gitu menyeret. Jadi baginda SAW jalan macam mana? Apabila berjalan, baginda SAW akan berjalan dengan mengangkat kakinya. Jadi Nabi akan, maknanya langkahnya jelas, confident, langkahnya jitu, bersemangat. Jadi kita pun jangan jalan menyeret lah. Kan dia tunjuk kita, kalau kita tak ada mood ke apa ke, dia malas lah, dipaksa orang ke pergi ke sesuatu tempat, nanti dia berjalan malas lah. Ya. Jadi baginda SAW langkahnya jitu. Ya. Apabila baginda SAW berjalan, akan sedikit condong ke hadapan dan melangkah dengan tenang. Seakan-akan panjang langkahnya, berjalan dengan cepat. Apabila berjalan, seakan-akan baginda turun daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dia turun bukit. Macam mana kita turun bukit? Turun bukit kita kawal brek, kan? Tapi kita kalau jalan cepat nampak mengelabah. Nabi SAW kalau jalan cepat tetap dilihat tenang. Tetap dilihat tenang. Macam mana jalan cepat dilihat tenang? Di bawah tu ada sebut. Bukan dalam hadis ni, dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain disebutkan seolah-olah bumi ni dilipat untuk baginda SAW. Ya, seolah-olah bumi ni dilipat untuk baginda SAW. Jadi dah lah Nabi tu berjalan nampak cepat. Sahabat nak kejar pun kami ni macam cungap lah. Macam Nabi berjalan biasa je, kami ni macam berlari dah, nak kejar baginda Rasul SAW, kata sahabat. Jadi seolah-olah bumi dilipat, kata guru kami, kalau nak faham, kita ada di airport, ada travel letter ke apa, walker letter kan. Kalau escalator dia naik ke atas. Ini yang dia jalan sama-sama dengan orang. Dekat airport lah biasa kita nampak. Nak bagi perjalanan tu kan panjang, daripada terminal nak pergi ke apa namanya, jalan di airport tu lah kan, nak ke terminal tu. Jadi jalannya panjang, kadang-kadang penat nak berjalan. Jadi kita berdiri di walker letter. Kalau berdiri pun dia akan jalan juga, dan kalau berjalan pun dia akan lagi cepat berjalan. Jadi kalau kita ada 2 orang, kita jalan di atas walker letter, kawan kita jalan tepi walker letter, siapa sampai dulu? Dua-dua berjalan ni, jalan macam biasa. Kalau kita jalan biasa pun, orang sebelah dia macam kena berlari sikit nak kejar kita. Begitu keadaan baginda SAW, jalannya laju. Sahabat kata, kami ni terpaksa mujahadah, maknanya bersungguh sikit berjalan, nak dapat sama dengan Rasul SAW. Seolah-olah bumi tu dilipat. Dan walker letter tu macam tu lah kan, dilipat kan, jadi laju dia. Okey, baik. Apabila menoleh, baginda SAW akan memalingkan seluruh badannya. Okey, jadi ini akhlak yang baik. Apabila Nabi menoleh, Nabi akan toleh semua sekali. Ya, satu badan diberikan untuk melihat kepada orang yang memanggil. Ya, bukan lebih kurang lah. Apa dia? Gitu kan. Jadi macam akhlak Quran itulah yang diajarkan. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Ya, jangan kamu palingkan pipi kamu daripada pandangan manusia. Maksudnya tengah berbicara dengan mereka, cakap dengan orang di depan ni, tapi dia pandang tempat lain, sombong. Jangan berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Jadi itu akhlak Nabi. Bila ada orang panggil, Nabi akan menghadap badan itu kepada beliau. Pandangan mata baginda
pandangan mata baginda SAW rendah ke bawah. Pandangan matanya rendah ke bawah. Pandangannya ke bumi lebih banyak daripada pandangannya ke langit. Okey. Bahkan dalam agama kita pun digalakkan kita untuk sangkut sikit line. Jadi pandangan Nabi SAW ke bumi lebih banyak daripada pandangannya ke langit. Maksudnya agama kita menyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Itu satu akhlak untuk kita jaga mata kita lah. Ghaddul basar dipanggil, tundukkan pandangan. Jadi bukan tunduk muka. Yang kita silap kan, Ustaz, saya kalau keluar ni Allah jenuh. Kan saya dulu pernah bekerja di Seri Petaling kan. Seri Petaling tu banyak amuai, keliling banyak amuai. Sekali pergi kerja lupa sejuzuk. Jadi macam mana tu? Maksudnya yalah, kita tengok benda orang ni rupa tak pakai seluar je pergi kerja kan. Pakai seluar dengan tak pakai seluar tu sama je. Jadi macam mana Ustaz? Kita ni duduk tempat-tempat macam ni mencabar betul kan. Kalau jalan tunduk langgar tiang Ustaz. Jadi kita tengok yang ditundukkan itu apa? Yang ditundukkan itu pandangan. Yang ditundukkan itu adalah pandangan. Bukannya muka. Kalau jalan macam ni, mana nak nampak depan? Jalan bukan macam ni. Maksudnya apa? Muka tetap kita tengok ke depan, tapi matanya ke bumi, matanya ke bawah. Kita masih boleh nampak yang sekeliling. Jadi itu adalah tawaduknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jalannya bukan menyombong itu, mengangkat dada. Tengok kan, akulah orang paling hebat sekali berjalan di atas muka bumi ni. Bukan begitu. Dan bukan juga jalannya macam ni, tunduk. Maknanya muka ke depan tapi pandangannya turun, pandangannya ke bawah. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat-sahabat, tadi line sangkut sekejap. Saya harap sekarang dah okey lah. Sebab tadi ada interrupt sikit, ada orang call. Jadi dia line sangkut sikit lah. Saya harap dah okey balik lah, insyaAllah. Kita habiskan sikit lagi hadis ni. Pandangannya ke bumi lebih banyak daripada pandangan ke langit. Jauh pandangannya jauh pandangan ni di sini disebut dalam matan ni jullu nazarihi al-mulahadhah. Kebanyakan ataupun majoriti daripada pandangan Nabi itu adalah dengan cara mulahadhah. Apa maksud mulahadhah? Lahadhah yulahidhu, perhati. Jadi Nabi SAW memerhati. Jadi Nabi memerhati, mulahadhah. Bila perhati ni jauh pandangan, kan? Dan yang dimaksudkan juga dengan perhati adalah, ini kata para ulama, sangat susah dilakukan, terutama oleh para penceramah, orang yang mengajar lah. Sangat susah dilakukan, tapi berjaya dilakukan oleh Nabi SAW. Maksudnya pandangan Rasulullah diberikan secara sama. Semua melihat. Lajak lah kita. Ini bukan 15 minit lah, duduk kat kampung setengah jam ni. Habiskan hadis tak sedar masa. Jam tak ada kat sini. Kalau kat Kubah, jam di depan boleh nampak. Allahu Akbar. Terlajak sikit pagi ni. Tak apalah. Okey, apa tadi? Jadi Nabi perhatikan. Jadi ini susah dilakukan oleh orang. Maknanya setiap orang dapat hak dia masing-masing pada pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak syarah panjang lagi, ada hadis sahabat dia terasa
akulah orang yang paling dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis ini, seolah-olah akulah paling special. Sampai sahabat ni rasa dia lebih special daripada Umar, daripada Abu Bakar, daripada Osman, daripada Ali. Sampai macam tu lah dia rasa. Nabi ni asyik tengok aku je. Sebenarnya semua orang merasakan macam tu. Semua orang yang ada dalam majlis itu merasakan mereka lah yang paling diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatlah. Kita jadi penceramah, kejap nak kena pandang sini, nak bahagi sini, jemaah 200 orang, 300 orang. Jadi lagi payah nak bahagi, kejap kena bahagi pandangan belah sini, nanti orang belah kiri terasa hati pula. Live ni senang lah, menghadap ni je, menghadap kamera, kan. Tapi maknanya diraikan kepada jemaah-jemaah pandangan dia. Itu hebat lah. Jadi Nabi memerhati jauh pandangan dia, jauh pandangan. Okey. Supaya apa? Supaya orang tak ada orang yang terasa hati. Bahkan semua terasa mereka dilihat oleh, maknanya terasa gembira. Seolah-olah mereka lah yang paling banyak dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Terus yang terakhir adalah apabila mengiringi sahabat-sahabatnya berjalan, baginda akan berjalan di belakang mereka. Apabila berjumpa dengan seseorang, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan memulakan dengan salam. Jadi Nabi jalan belakang mereka. Dan apabila bertemu dengan orang, itulah syiar agama kita, diberikan dengan doa. 3 doa besar dalam salam. Di Ustaz Usni pun mungkin dah jelaskan, iaitulah kesejahteraan, kemudian warahmatullah, rahmat Allah, dan juga keberkatan. Mak Fahmi mak saya dah tak berapa dengar. Okey, jadi doakan saya, doakan keluarga saya, insya-Allah kita jumpa lagi besok, insya-Allah. Okey. Baik semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua, insya-Allah besok kita akan bertemu lagi untuk kita sambung hadis yang berikutnya. Kita dah habis hadis nombor 8, insya-Allah besok kita sambung hadis nombor 9. Okey. Terima kasih semua. Hari ni lajak sikit. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.